Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan berita edisi Jumaat 3 April dengan perkembangan ini. Sarawak catatkan 1 kes kematian COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kematian di negeri ini kepada 9 kematian setakat semalam. Dalam pada itu, seramai 37 orang awam telah ditangkap kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh Sarawak setakat Rabu lepas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, daripada jumlah tersebut 13 adalah daripada Kuching, 7 dari Miri, 6 di Padawan, Sibu dan Marudi masing-masing 5 orang, manakala seorang di Matudaru. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat JPBN di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas turut memberitahu seramai 41 orang telah dituduh di mahkamah pada Rabu dan ia termasuk 11 dari Sibu, 7 orang masing-masingnya dari Miri dan Bintulu serta 6 di Saratok. Menurut beliau, secara keseluruhannya peratusan pematuhan PKP di Sarawak adalah sebanyak 95.3%. Dato' Amar Douglas Ugah Embas juga berkata penduduk di beberapa kawasan luar bandar di negeri ini akan diberi kelonggaran had perjalanan individu di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Beliau menjelaskan kelonggaran diberikan kepada penduduk di kawasan luar bandar yang tinggal jauh jaraknya dari lokasi hospital dan institusi keuangan. Penduduk-penduduk di luar bandar mesti ada kelonggaran. Kerana kalau kita melihat rumah panjang saya sendiri, I cannot get a clinic within 10 km from my long house. Begitu juga kemudahan-kemudahan yang lain. Dalam pada itu, beliau menegaskan bermula Ahad ini mana-mana individu yang tiba ke Sarawak melalui jalan darat, udara maupun laut akan ditempatkan di pusat kuarantin selama 14 hari di mana mereka tiba termasuk warga tempatan yang memasuki negeri ini. And this is we want to because we notice a lot of our cases are imported cases. So in that way we hope Sejumlah 237 pintu melibatkan 10 buah rumah panjang di sepanjang Jalan Kubong dan Jalan Pandaruan Limbang menerima bantuan pek makanan asas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Limbang, Paulus Palu Gumbang berkata, sumbangan tersebut membantu penduduk luar bandar yang terkesan dengan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jelas Paulus, kebanyakan petani tidak dapat menjual hasil tani mereka susulan PKP sekaligus menjejaskan pendapatan harian mereka. Dan meringankan beban mereka sebab di dalam tempoh MCO ini walaupun pekebun dibenarkan keluar ke kebun sebab ramai masyarakat kita yang di kawasan Batu Danau merupakan petani dan pekebun. Walaupun mereka ini dibenarkan keluar dalam tempoh yang diberi, tetapi mereka ini tidak dapat menjual barangan mereka ini. Ditemui pemberita di Rumah Unong Kampung Reda Limbang, beliau memberitahu sejumlah 515 ketua isi rumah daripada 15 buah kampung kawasan Dun Batu Danau turut menerima bantuan sama, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 752 buah keluarga bagi fasa pertama. Dalam mengharungi tempoh PKP ini juga, pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM melalui Brigade ke-31 Infanteri sedia membantu pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu untuk mengkoordinasi penghantaran bekalan makanan kepada penduduk terjejas khususnya di kawasan pedalaman. Dan di Bintulu ini sekiranya ada keperluan tersebut, kami akan membantu mengikut yang mampu, tetapi bahawa masa sekarang keutamaan kita adalah membantu pihak polis dalam pelaksanaan PKP ini.
Panglima Brigade ke-31 Infanteri Brigadier General Datuk Johnny Lim Eng Seng berkata demikian kepada media semasa melakukan tinjauan sekatan Jalan Raya Sempena Op Penawar yang dijalankan bersama PDRM Bintulu di Jalan Tun Hussein On semalam. Beliau menjelaskan pihak ATM di Bintulu menerusi Batalion ke-7 Regimen Sempadan menugaskan 49 orang anggota pada setiap shift bertugas. Dalam usaha memastikan anggota ATM cergas dan sihat untuk menjalankan tugas pihak, mereka turut melakukan pemeriksaan suhu badan dan amalan nyakuman sebelum dan selepas bertugas. Hadir sama dalam tinjauan tersebut Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili dan Pegawai Memerintah Batalion ke-7 Regimen Sempadan, Lieutenant Kolonel Nur Hisam Miskon. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong semalam melakukan kerja-kerja semburan nyakuman bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di beberapa kawasan di Betong. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Betong, Henry Jugah memberitahu antara kawasan tersebut adalah di Pasar Basah Betong, Tamu Betong, Pasar Basah Sepauh dan Tamu Sepauh. Sebuah jentera tanker digunakan melibatkan 9 anggota bomba. Selepas selesai kerja semburan, pasukan bomba akan melakukan sanitasi di keempat-empat tempat tersebut hari ini. Operasi sama akan dilakukan di Pasar Basah Debak dan Tamu Pusat. Seramai 24 orang penghuni penjara Puncak Borneo Kuching terlibat bagi menghasilkan tempahan peralatan pelindung diri PPE untuk kegunaan petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit COVID-19. Setakat ini, Pengarah Penjara Puncak Borneo Hamdan Saleh Majin memberitahu pihaknya menerima tempahan daripada Lembaga Multimedia Sarawak SMA untuk menghasilkan stoking, sarung kaki dan topeng muka pakai buang bermula Selasa lepas. Hamdan Saleh menjelaskan banduan yang telah berpengalaman dalam bidang jahitan tersebut tidak mengambil masa yang lama untuk memahami kaedah menjahit PPE tersebut. Tambahnya, banduan tersebut mampu menyiapkan 200 pasang PPE dalam masa sehari sebelum diagihkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Kami daripada Jabatan Penjara hanya ini yang kami boleh bantu kepada khususnya KKM lah. Hamdan ditemui pemberita di Penjara Puncak Borneo di Kuching. Sementara itu, salah seorang penghuni penjara tersebut ditemui melahirkan rasa bangga kerana terbabit dengan tugasan tersebut sekaligus menyumbang kepada masyarakat luar yang sedang berdepan situasi mencabar ketika ini. Ada menyumbang sedikit untuk rakyat yang memerlukan Dalam pada itu, seramai 59 individu sedang menjalani hukuman penjara ekoran melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Penjara Puncak Borneo setakat ini. Pengarahnya Hamdan Saleh Majin memberitahu pihaknya telah menerima pesalah PKP terbabit selepas perintah dari mahkamah di Kuching, Semarahan, Padawan dan Bau. Jelasnya, pesalah tersebut akan menjalani hukuman penjara selama 2 hingga 3 bulan bergantung kepada kesalahan mereka. Beliau dalam pada itu mengingatkan orang ramai agar mematuhi arahan PKP agar tidak merumitkan lagi keadaan semasa dan kerjasama daripada masyarakat diperlukan bagi membantu kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19 ini. Dipahamkan ada lagi tanggapan dan proses akan terus berjalan di mahkamah. So bagi kami di Puncak Borneo ni, kami akan terimalah berdasarkan warrant yang dihantar bersama oleh polis. So sekiranya tiada kerjasama daripada orang ramai, saya ingat ini akan bertambah lagi lah proses kemasukan pesalah di bawah PKP. Beliau memberitahu demikian kepada media di Penjara Puncak Borneo di Jalan Puncak Borneo, Kuching. Walaupun dari Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Bergunan sejak semalam mula mengagihkan bantuan barangan makanan atau food basket kepada penduduk di kawasan Dun tersebut. Pengagihan pertama melibatkan 1,263 isi rumah dari kawasan Bukit Balau, Munggu Sawa, Engkeranji, Semulung, Selain Sutong dan Pakit. Pengagihan kedua dijangka dilakukan hari ini.
Wakil dari Pusat Khidmat DUN Bukit Begunan, Wilton Lumpoi memaklumkan barangan makanan asas seperti beras, minyak masak, gula dan makanan kering dihantar terus ke kampung dan rumah panjang menggunakan beberapa buah lori dan kenderaan pacuan 4 roda. Bantuan keperluan makanan daripada kerajaan negeri ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula disalurkan sejak Rabu lalu. Isnin lalu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mengumumkan peruntukan 16.4 juta ringgit daripada kerajaan negeri untuk membekalkan makanan asas kepada golongan sasar seluruh negeri. Dalam pada itu, bimbang dengan penularan wabak COVID-19 yang kian meruncing, yang di-Pertua Persatuan Kontraktor Bumiputera Malaysia Sarawak, Datuk Seri Abang Adita Jaya Abang Alwi, mengambil langkah menyumbangkan 2 bulan gajinya kepada pusat khidmat beliau di Tanjung Manis, Sarike. Sumbangan itu bagi meringankan beban penduduk untuk membeli barangan keperluan sepanjang tempoh PKP. Dalam satu kenyataan media kepada RTM, beliau berharap usahanya itu mampu membantu seberapa banyak rakyat yang terkesan akibat wabak itu yang kini membunuh hampir 50,000 orang di seluruh dunia. Inisiatif yang dilaksanakan beliau itu juga selari dengan keputusan Kabinet memotong 2 bulan gaji untuk disalurkan kepada tabung COVID-19 bagi membantu rakyat yang terjejas ekoran wabak itu. Di Kuching, 3 lelaki yang dicekup polis petang semalam berdepan pertuduhan merompak, memiliki dadah dan ingkar perintah-perintah kawalan pergerakan. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Awang Din Awang Gani, yang dihubungi RTM berkata, dalam insiden pukul 1.30 tengah hari itu, 3 suspek yang berumur antara 25 dan 33 tahun dikatakan cuba melarikan diri semasa ditahan pasukan peronda PKP di Jalan Sentral Timur. Ketiga-tiga suspek ingkaran pihak polis untuk memberhentikan kenderaan mereka malah terus memecut ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Petrajaya sebelum berjaya ditahan di Jalan Depo. Seorang suspek cuba melarikan diri ke arah Beluka namun gagal dan berjaya ditangkap pihak polis. Hasil pemeriksaan ke atas kereta suspek, polis telah menjumpai 4 paket ketulan kristal dadah, 1 topeng karakter Pennywise dan pistol tiruan. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, channel media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu, saya Fazril Hisham Afandi, salam hormat dan jumpa lagi.